Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani malam ini masih lagi berdiskusi pasca Melaka memilih. Barisan Nasional menang besar. Lantas kurang 24 jam daripada kemenangan itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan mengatakan bahawa sekiranya ditanya bila PRU 15 mahu diadakan, beliau mengatakan dia mahu adakan esok. Lantas meletuslah diskusi dari ahli politik sehinggalah ke rakyat. Bercerita, perlukah PRU ke-15 diadakan segera? Lantas malam ini dalam Agenda Awani, saya bertanyakan soalan yang sama kepada Datuk Seri Mohamad Hassan. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Tapi sebelum kita tanya bila pilihan raya 15 akan diadakan, mungkin Datuk Seri sebagai orang kuat atau orang kata sebagai arkitek kepada kejayaan Barisan Nasional di Melaka, apa faktor kemenangan ini? Adakah kerana tawaran yang diberikan oleh kerajaan? Kita tahu dengan bajet 2022 baru dibentangkan, RMK 12 dan juga Datuk Seri Ismail Sabri datang dengan konsep keluarga Malaysia dan sebagainya. Adakah itu feel good factor yang menyebabkan Barisan Nasional mampu menang besar di Melaka? Terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih jemput saya. Alhamdulillah, pilihan raya umum negeri Melaka telah pun berlangsung dengan jayanya. Dan Barisan Nasional mendapat kejayaan yang amat baik, ya. Dapat melebihi 2/3 kursi Dewan Undangan Negeri. Ini satu yang amat menggembirakan kita. Dan kejayaan itu kalau Zul tanya saya tadi, dia merangkumi berbagai-bagai faktor yang menyebabkan pengundi-pengundi di Melaka memberikan kepercayaan kepada Barisan Nasional. Kerana saya yakin dan percaya rakyat Melaka boleh menilai. Menilai antara 3 kerajaan yang telah pun mereka saksikan di negara kita ni. 62 tahun Barisan Nasional, 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan dan 1 tahun 7 bulan kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Dan sekarang ni di bawah kerajaan yang dipanggil sebagai Kerajaan Keluarga Malaysia, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Orang boleh menilai, Zul, kita tak boleh nak kata lagi macam dulu-dulu. Maklumat datang dari pelbagai-bagai sudut, pelbagai maklumat yang dapat oleh masyarakat. Dan atas asas ini saya rasa dan saya yakin bahawa rakyat dan pengundi negeri Melaka mahu supaya kestabilan itu diberikan keutamaan. Kerajaan mana yang boleh memberi kestabilan? Mereka dah lihat. Itu satu perkara. Tapi apabila Tok Mat mengatakan bahawa kalau nak ikutkan, besok pun boleh PRU ke-15. Kalau dalam diskusi bersama dengan penganalisis politik juga mereka mengatakan bahawa tidak keterlaluan. Kita dah agak orang UMNO, orang Barisan Nasional lah kata, yakinlah untuk menuju ke PRU 15. Tapi Tok Mat, orang juga kata kestabilan yang diinginkan dalam politik belum lagi wujud. Enactment anti lompatan parti tidak lagi diluluskan di peringkat nasional. Melaka bukan Kelantan, Terengganu, Kedah ataupun negeri-negeri lain. Justru kenapa Datuk Seri mengatakan bahawa esok boleh PRU? Adakah ini berasaskan kepada cakap ataupun pendirian seorang timbalan presiden ataupun sebagai seorang strategis parti yang lebih realistik? Saya cuma sebagai apa orang kata jenaka saja. Okay. Orang katanya bila nak pilihan raya, kalau boleh besoklah kan. Ini cerita berseloroh cerita orang kampung kan. Kalau boleh besok nak kenduri dia tu ya. Jadi tetapi memang saya orang kata bila bercakap tu memang saya mahu menyampaikan suatu mesej kepada semua bahawa kerajaan sedia ada ini perlu mendapatkan mandat semula daripada rakyat. Ya. Kerana jika kerajaan sebegini yang mana pengamal demokrasi terutamanya negara-negara barat, dia susah nak mengiktiraf kerajaan yang ada di negara kita ini. Kerajaan yang bukannya mendapat mandat daripada pemilihan rakyat pada pilihan raya ke-18 2018 dulu dan bertukar tangan dah banyak kali. Jadi bagi saya adalah lebih baik kita once for all supaya kita pulangkan semula mandat kepada rakyat seperti apa yang berlaku di Melaka supaya rakyat pilihlah, ya. Supaya kita senang, tak perlu sangat
orang kata berhujah pasal politik pagi petang siang malam, akhirnya kesejahteraan rakyat terbiar. Tak dapat kita nak tumpukan sepenuh masa kerana ada saja. Itu sebabnya sehingga kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri terpaksa buat perjanjian ataupun MOU dengan Pakatan Harapan agar ketenangan politik itu iklimnya dapat kita kurangkan. Dan jelas sekali bila ketenangan politik dapat kita ataupun iklim politik dapat kita kurangkan suhu dia, maka kerajaan boleh menumpukan sepenuh masa mereka untuk mengurus negara dengan lebih baik lagi. Berapa cepat Datuk Seri rasakan perlu? Lepas Boleh raya jadi- Cina boleh ke, jadi- lepas setahun ataupun Dalam bagaimana? masa 5-6 bulan ini saya rasa adalah baik. Sebab kita nak katakan nak tunggu COVID sampai dah tak ada, memang susah lah. Sebab COVID going to be with us. COVID akan berada dengan kita, tapi kita kena belajar hidup bersama dengan virus ini. Dan kita pun telah ada proses vaksinasi kita dah masuk ke tahap 3 dos kan. Dan peringkat remaja pun telah pun dibuat. Jadi saya rasa untuk mengadakan pilihan raya dengan SOP yang tersusun, teratur, saya rasa bukan menjadi masalah kepada kerajaan ataupun negara kita mengadakan pilihan raya umum. Bagi UMNO dan Barisan Nasional, sudah pasti momentum di Melaka itu mahu diteruskan ke PRU. Tetapi sejauh mana Datuk Seri menganalisis kekuatan yang ada pada UMNO terutamanya? Analisis politik mengatakan bahawa, saya meminjam kata mereka, musuh UMNO sebenarnya apabila UMNO berada dalam satu posisi yang begitu kuat. Kerana ada juga pergolakan dalaman. Sejauh mana perkara itu sudah diselesaikan untuk memastikan UMNO solid. Kerana akhirnya kestabilan yang Datuk Seri katakan itu hanya akan dapat dicapai sekiranya BN menang besar pada PRU 15. Sejauh mana untuk menang besar, sejauh manakah struktur masalah dalaman sudah diselesaikan? Dia dalam politik ni Zul kan, dia tak dapat nak selesaikan masalah. Masalah sentiasa ada. Dinamik politik berubah hari-hari, pemikiran orang berubah hari-hari. Yang pentingnya kita susun strategi yang baik dan gerak kerja yang cekap dan teratur. Itu penting. Di Melaka ini saya boleh anggap Barisan Nasional UMNO berada dalam keadaan perfect storm. Perfect storm punya keadaan. Di mana keadaan perfect storm itu memberikan banyak kelebihan kepada BN dan juga kepada UMNO. Salah satu contohnya, memang dalam war room yang saya ketuai, kita kata total turnout dia punya threshold dia mesti tidak melebihi 65%. Kalau lebih pada tu, UMNO tak mungkin dapat kerusi yang banyak menang begitu. Jadi, kalau 70% kurang kemenangan kita. Kalau 75% we are in trouble. That's what, itu yang saya katakan perfect storm punya situation. Pengundi tidak balik, pengundi luar tidak balik, banyak tak balik. Jentera kita tidak memanggil orang balik macam biasa, tetapi kita menumpukan sepenuh tumpuan kepada pengundi yang telah kita kenal pasti menyebelahi kita in situ ataupun pengundi yang berada di sana, punya pengundi yang kita tekankan untuk keluar beramai-ramai. Memang kita tak panggil orang balik. Memang kita yakin bahawa jangkakan ramai orang tak balik. Saya punya war room yang kita buat, kita kata 65%. That is the threshold. Itu sebabnya saya yakin kita boleh menang 18 dalam mana-mana kenyataan saya buat. Kerana yang 3 lagi itu MCA punya kerusi 2, MIC 1, 50-50. Tetapi Alhamdulillah menang di 3 itu kita dapat 21 kerusi. Perfect storm ini juga melihat kita mempunyai jentera di akar umbi yang kuat. Bila dibuatkan SOP yang begitu ketat, tak boleh ceramah, tak boleh apa, that is advantage to us kepada UMNO dan BN. Lebih fokus. Sebab kita lebih fokus, kita merayap di akar umbi ataupun di kawasan terus dengan pengundi. Kita tidak, selalunya kalau pilihan raya umum ataupun PRK, ceramah umum ni akan membina persepsi orang. Orang bahawa, nampak ramai orang datang di ceramah umum tersebut. Pakatan Harapannya pemimpin datang ramai orang. Orang akan sedikit sebanyak akan terpengaruh. Kerana orang nak melihat parti mana yang kuat. Jadi bila kita lihat begitu, orang terpengaruh.
Tapi bila tidak ada SOP yang kuat, yang ketat ini, dia menyebelahi kepada BN dan UMNO. Ya. Kerana kita mempunyai kekuatan di akar umbi yang pergi terus kepada pengundi. Yang mana tak banyak parti. Ya, saya kata tak banyak parti. Jentera dan juga yang ada jentera yang sebegitu rupa. This is again perfect storm kepada UMNO dan BN dalam pilihan raya negeri Melaka ini. Dan perfect storm ini tidak mungkin dia akan berterusan. Tak Jadi, mungkin template yang sama boleh pakai untuk seluruh negara. susah. Ya, kerana kita bernasib baik kerana keadaan sebegitu yang memberikan kelebihan kepada kita dengan kita punya SOP yang ketat, dengan pengundi luar yang tak balik, dengan ramai pengundi yang was-was nak keluar kerana COVID-19 masih berleluasa, dan kita mempunyai akar umbi jentera yang baik yang berjaya mengeluarkan walaupun tak dapat seperti mana yang kita jangkakan. Saya minta supaya dikeluarkan pengundi berstatus putih itu sekurang-kurangnya 80%. Tetapi kita berjaya mengeluarkan 60 lebih peratus saja. Jadi alhamdulillah dia di apa orang compensate by tak banyak pengundi luar yang balik Macam untuk mana mengundi. Datuk Seri sebagai strategis juga menguruskan perbezaan dalam UMNO, perbezaan dalaman yang ada, menampilkan hampir 86% muka baru, itu sesuatu yang jarang kedengaran orang UMNO. Orang rakyat pun kata, jarang orang UMNO letakkan orang-orang yang biasa-biasa jadi calon. Mesti ada cantas di saat akhir. Di Melaka, bagaimana Datuk Seri menguruskannya? Dan juga bagaimana ini juga menghantar mesej kepada perwakilan dan juga orang UMNO seluruh negara bahawa nak menang dengar cakap komando contohnya. Jadi Datuk Seri macam mana nak uruskan tu? Kita menghidangkan apa yang orang nak. Dalam pilihan raya ni Zul kan, kita jangan menghidangkan apa yang kita boleh hidang. Apa yang kita boleh hidang. Ataupun apa kita nak. Kita menghidangkan apa orang nak. Orang nak supaya UMNO berubah. Maka ini perubahan yang kita bagi. Ya? Ini risiko yang amat besar kita ambil. I'm putting my neck to chopping block. 86%. Mana ada boleh buat begitu. Tapi ini dia tawaran kita. Bahawa ya UMNO berubah, ya UMNO mendengar denyutan nadi rakyat. Rakyat nak supaya kemukakanlah. Dan dalam masa yang sama, faktor dalaman itu sendiri pun perlu kita tangani supaya orang muda dalam parti merasakan mereka kita ni saban tahun kita cuma meniti di bibir saja janji nak perkenalkan orang muda tapi tak pernah ada pun. Bila naik dah jadi tua. Ya, jadi sekarang kita bagi 4 calon ketua pemuda. Wanita pun 4 kita bagi. Jadi ini perfect storm ini yang kita create, yang kita adakan supaya kita dapat menawarkan sesuatu yang the wow factor. Bagaimana ini menghantar mesej yang jelas kepada mereka baik di Menara Datuk On, di ketua-ketua bahagian yang lain supaya kita UMNO ataupun Barisan Nasional ada satu mesej ataupun satu mindset yang jelas untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Ada yang perlu berkorban, ada yang perlu tarik tali, ada yang perlu menyerahkan juga. Dan pelapis-pelapis juga perlu tampil dengan cara yang lebih bold dan lebih jelas ataupun lebih kuat dekat situ. Wow factor itu perlu dijelaskan. Adakah itu cabaran besar bagi Barisan Nasional ataupun cabaran itu sudah diselesaikan dalam masa 3 tahun ini? Cabaran inilah merupakan cabaran yang paling berat dalam parti UMNO, dalam Barisan Nasional. Kerana ialah UMNO ni dia punya hierarki itu amat kuat dari segi hierarki. Hierarki parti itu memang menjadi tradisi yang amat kuat. Jadi kena berhati-hati. Bukan semua keadaan seperti di Melaka, ya. Kita pelbagaikan approach kita, bukannya Melaka merupakan template untuk kita bawa menghadapi pilihan raya ke-15, tetapi sekurang-kurangnya kita berjaya mengemukakan suatu orang kata plan template yang baru yang kita mula-mula pun kita rasa 50-50 juga, tetapi kita nak supaya ini dia. Orang nak lihat UMNO berubah. Kita bentangkan. Dan alhamdulillah sambutan daripada rakyat amat baik. So, mengapa tidak jika keadaan di Melaka ini, kalau tak sepenuhnya kita ambil template itu,
sekurang-kurangnya 50-60% kita ambil supaya secara keseluruhannya orang kata ya UMNO berubah, ya UMNO mengikut zamannya dan UMNO memberi tempat kepada anak muda, UMNO memberi tempat kepada gender pada wanita dan yang lain-lain. Dan ini risiko yang diambil secara peribadi oleh Datuk Seri sendiri dan Datuk Seri sendiri membuktikan bahawa ianya boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Bagaimana Datuk Seri menyebut bahawa rakyat mahukan kestabilan. Kestabilan demi kemakmuran itu moto di Melaka bagi Barisan Nasional. Ya. Rakyat juga memerhatikan bahawa MOU sudah ditandatangani antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Justru kita juga menilai bahawa rakyat menilai sejauh manakah pembaharuan dan juga jalan-jalan dan arah menuju kestabilan itu dapat dilakukan. Enactment ataupun anti lompatan parti contohnya. Semalam saya bersama dengan Datuk Seri Azharina Osman. Dan ini juga mungkin antara perkara yang perlu diberikan penegasan dan juga diselesaikan sebelum kita memanggil PRU yang ke-15. Pandangan Datuk Seri? I am in support of kita punya pindaan perlembagaan supaya kita mengemukakan akta dalam lompat parti ataupun recall punya election system apa semua kan supaya mereka-mereka yang telah pun diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mewakili kawasan mereka di atas parti yang mereka wakili pada ketika itu mesti selepas menang untuk bekerja untuk rakyat mereka bukan di atas kepentingan peribadi. Ini penting, kalau kita tidak kekang, tidak ada enactment ataupun akta parlimen yang boleh mengurangkan hasrat orang nak melompat selepas mereka menang disebabkan oleh tawaran-tawaran yang bukan-bukan, saya yakin bahawa semua pihak mesti put their head together. Mesti bersama-sama untuk mengemukakan bil ini ke parlimen dan mengemukakan bil ini di peringkat Dewan Undangan Negeri. Anti lompat parti ini, anti hopping law ini dia kadang-kadang dia berlawanan dengan Convention United Nations iaitu free of movement and freedom of macam-macam lah kan. Tetapi saya rasa kalau kita boleh buat macam ada di negara barat yang mana ada recall system. SPR akan menerima bantahan daripada pengundi di satu tempat tersebut dan SPR akan mengadakan referendum. Jika melebihi 40% ke 50%, pengundi mahukan supaya diadakan semula pilihan raya. Saya rasa ini suatu sistem atau satu undang-undang yang boleh, yang baik, ya, supaya ia dapat mengekang ataupun as a deterrent kepada orang-orang yang mempunyai niat untuk meninggalkan parti selepas mereka menang disebabkan oleh tawaran-tawaran yang macam-macam lah yang ditawarkan kepada mereka, insyaAllah. Saya tak nampak mengapa parti Pakatan Harapan tidak menyokong ini. Ya, saya tak nampak kerana mereka lah yang dulu yang beria-ria sangat. Dan patutnya dicepatkan lagi. Ya, patut dipercepatkan. See? This should be a government bill. Dan Pakatan Harapan dan juga parti-parti yang tak bersama kerajaan mesti menyokong. Jangan cakap aja kan. Dulu cakap macam-macam. Mengutuk orang melompat parti, mengutuk katak-katak melompat, tapi akhirnya mereka yang terima katak. Ada pula sekarang ni, ada pula orang kata dipanggil sebagai katak berprinsip, katak tak berprinsip. Saya pun heran. Okey, Datuk Seri, satu perkara ialah apabila Datuk Seri mengatakan bahawa PRU 15 esok hari secara berseluruh itu, mungkin ramai juga melompat bukan kerana katak, tapi melompat kerana rasa macam, macam mana nak buat? Bagaimana banyak hal tak selesai lagi dalam UMNO contohnya. Contohnya muafakat nasional. Itu antara perkara yang juga menjadi persoalan. Satu perkara. Mungkin ramai soalan mudah akan tanya, apa jalan akhirnya kepada muafakat nasional? Kerana ada juga yang mengatakan bahawa dalam konsep demokrasi pada hari ini, di mana rakyat terbuka dengan pelbagai perkara, kerjasama itu masih lagi diperlukan. Dan itu yang menjamin kepada kestabilan juga. Pandangan Datuk Seri? Satu soalan yang baik, Zul, kan selalu saya ulang dan selalu saya jawab. Muafakat nasional ini, UMNO dalam kita punya Perhimpunan Agung bulan Mac tahun ini kan kita mengatakan tidak akan bekerjasama dengan PBBM di dalam pilihan raya umum tetapi akan terus memperkasa dan mengukuhkan MN, Muafakat Nasional. Itu jelas dalam kita punya resolusi. Itu sebabnya di Melaka awal-awal saya duduk bersama dengan saya punya counterpart daripada PAS
berbincang pasal PRN dan kita bersetuju untuk bersama. Itu yang kita bawa juga dalam mesyuarat tertinggi, majlis tertinggi kita. Tetapi dengan syarat yang amat ringan, bukannya syarat yang mengekang. Kalau kita bersama dalam pilihan raya negeri Melaka ini, kita boleh bagi kerusi walaupun PAS rakan kita dalam MN. Tidak ada apa-apa kerusi pun menang pada pilihan 14, tapi kita boleh bagi. 3 kita boleh bagi. 2 yang dimenang oleh PAN, PAN, Amanah. Dan lagi 1, mereka nak tempat yang Pesuruhjaya PAS Melaka untuk bertanding. Kita tak ada masalah. Bahkan dalam mesyuarat MT, saya telah mentaklimatkan mesyuarat, UMNO BN boleh bertanding 18 kerusi daripada 23 kerusi majoriti Melayu. Ya. Dia ada 23 kerusi majoriti Melayu di Melaka. Kita BN bertanding 18. Lagi 5 tu ambil lah. Okay. PAS nak ambil 5 pun tak apa. Kita tak ada masalah. Tapi UMNO BN mesti bertanding tidak kurang daripada 18 kerusi. Kerana 2 akan dibagi kepada MCA, 1 kepada MIC. Cumanya UMNO akan tinggal 16. Lagi 15 kursi. 15 kursi ini cukup untuk menubuhkan kerajaan simple majority. Kita tak mahu mengulangi keadaan di mana kita banyak kerusi menang dalam pilihan raya, tapi kerana tak cukup sedikit, kita terpaksa minta belas ehsan orang, maka kita terpaksa akur dengan apa jua orang kata syarat-syarat yang mereka bagi. Saya tak mahu mengulangi kesilapan itu di Melaka. Kalau kita boleh tubuh kerajaan, kita tubuh kerajaan dengan sendiri. Ya. Kalau ada pun campuran nanti, ianya tidak akan mengganggu parti teras menubuhkan kerajaan. Tetapi kita boleh bersama menjadi sebagai sebuah kerajaan yang mengurus negeri Melaka, insya-Allah. Tapi nampaknya tawaran kita hulur tangan, tapi mereka lebih selesa bersama dengan PN kerana mereka sebahagian daripada parti gabungan PN. We have no problem with that. Tapi jangan pula marah dekat kita. Kalau kita dah kata kita tak mau bersama dengan PBBM, itu dah jelas. Tadi PAS dalam keadaan di mana mereka ahli gabungan kepada PN dan mereka rakan kerjasama dalam MN. MN ni tidak ada perjanjian apa-apa. Bukan satu pertubuhan yang didaftarkan pun. Ya. Cuma kita nak buat sebagai satu gerakan massa. Mass movement. Maksudnya akan datang, akan adakah pintu perbincangan ataupun sedia menghulurkan tangan semula lagi, Datuk Mat? UMNO sentiasa terbuka. Kita daripada dulu lagi, kita BN, kita bukan solo seseorang, kita banyak parti bersama. Tak ada isu. Ya? Tak ada isu untuk kita berunding untuk menghadapi pilihan raya umum. Tetapi terpulanglah. Ya? Kerana UMNO pula tidak mahu ia dilihat sebagai lemah. Ya? UMNO sebagai parti teras. Ya? Dan kita berunding dengan cara yang baik supaya tidak menekan kepada UMNO dan juga tidak pula mengekang kepada kawan kita yang ataupun sahabat yang nak masuk bersama dengan kita. Tapi buat keputusan sebelum pilihan raya lah. Jangan sampai pilihan raya nak bercampur balik. Maksudnya tak bolehlah pilihan raya esok, masih lagi ada ruang untuk berbincang dan sebagainya. Tok Mat, Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ni. Banyak perkara nak bincang, tetapi saya rasa ini bukanlah kali pertama, Datuk, kali terakhir juga untuk ke studio kami. Pintu kami sentiasa buka. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Pandangan, cadangan dan juga saranan boleh anda teruskan secara berhemah di platform media sosial kami dan juga platform digital kami. Sekian saja agenda awal ini untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.